modes. Alur dah habis ke belum habis? Belum. Tengok kita surat 95 slide bawah. Jadi kemarin saya dah terangkan bagaimana modes allopatric speciation berlaku. Ianya disebabkan oleh geographical isolated. Okay, dan saya dah bagi contoh faktor-faktor geografi, contoh di sungai, di danau. Dan sebenarnya faktor-faktor ni digelar geographical barrier. Okay, geographical barrier. Apakah contoh-contoh geographical barrier? Contoh kat situ dia bagi apa? River, glacier, mountain, land bridges. Land bridges ni apa dia? Banjaran. Ayah orang ingat jambatan daratan lah. Tak, bukan. Land bridges tu bermaksud banjaran gunung. Contohnya banjaran Titi Wangsa. Contoh. Okey. Apa lagi? Large lakes. Okey, dia boleh jadi sungai. Tasik yang besar, lama-lama dia akan jadi tasik yang kecil. Maknanya binatang ataupun ikan yang ada kat dalam ni, apa jadi ikan-ikan kat dalam ni? Terpisah. Okey, terpisah. Sedangkan dia berasal spesies yang sama. Tapi bila terpisah, dia akan adapt dengan suasana penciptaan yang baru. Mungkin lama-lama dia perlu tumbuh tanduk ikan kat sini. Jadi lama-lama jadi spesies baru ikan ni. Itu bagaimana formation of new species akibat daripada geographically isolated, pemisahan dari segi geografi. Okay, so itu contoh. Large lake, dia kata diminish into several smaller. Okay, smaller lake lah. Lagi apa? Small population migrate or disperse or colonize new area away from original species. Ini pun boleh jadi juga. Dia pindah keluar. Katalah ada beberapa ekor hidup kat satu kawasan. Kemudian ada sebilangan ni pindah keluar, pergi mendiami tempat baru. Ataupun sebilangan kecil lagi pindah pergi duduk Amerika. Yang ni pergi duduk padang pasir. Of course dia akan adapt dengan padang pasir, suasana padang pasir. Yang ni dia akan adapt dengan suasana di Amerika. So lama kelamaan mungkin akan wujud ciri-ciri baru pada organisma tu. Okey, padang pasir mungkin kulit dia dah jadi semakin gelap, semakin tebal. Ini kulit mungkin dia suasana iklim yang 4 musim kat Amerika. So dia kena adapt dengan kawasan tu. Sedangkan mereka ni semua berasal spesies yang sama. Tapi lama kelamaan selepas berjuta-juta tahun dia dah jadi spesies baru. Itu faktor geografi. Maknanya ada pemisahan dari segi, mungkin sini duduk kat Malaysia. So Malaysia dengan Mesir ataupun padang pasir jauh terpisah dari segi geografi. Malaysia dengan Amerika pun terpisah dari segi geografi. So dikatakan geographically isolated, pemisahan dari segi geografi. Okay, itu poin yang last lah dia bagi kat situ. Small population migrate or disperse and colonize new area away from original species. Okay, ini contoh-contoh geographical barrier. Okay, now sekarang kita nak tengok step by step bagaimana terbentuknya spesies baru disebabkan ataupun bila berlakunya allopatric speciation. Step by step. Okay, kita baca sikit. Point number 1 ataupun step number 1. Geographical barrier resulting in separation of a species. Ingat dia spesies asal berapa? Satu spesies saja.
Separation of a species into isolated subpopulation. So kita boleh tengok gambar kat situ. Patutnya macam saya kata semalam, pokok tu gambar dia sepatutnya, gambar berikutnya dia jadi apa? Subpopulation. Ini satu subpopulation, ini satu lagi subpopulation, terpisah oleh sungai. Kedua-duanya masih spesies yang sama. Itu step nombor 1. Geographical barrier, memisahkan sekumpulan spesies yang sama menjadi subpopulations. Itu step nombor 1. Step nombor 2. Okay, tulis kat situ step supaya awak tahu itu adalah proses. Jadi kalau soalan minta explain how allopatric speciation contribute to the formation of new species, ini step-step yang perlu awak terangkan, step by step. Okay. Step nombor 2, gene flow between two subpopulation is interrupted because geographical barrier prevent the two population from mating. Apa itu gene flow? Tengok definition kat sebelah tu, risau warna merah. Gene flow bermaksud transfer of allele from one population to another, resulting from the movement of fertile individual or their gametes. Gene flow dalam BM dipanggil aliran gene. Okay. Cuba kita tengok dua subpopulation yang telah terpisah ini. Bolehkah kedua-dua subpopulation ini menghantar gene dalam gamet mereka pergi ke sebelah sini? Boleh tak dihantar? Contohnya dihantar apa? Berbunga, pollen grape, ditiup angin. Tak boleh. Mungkin sungai ini terlalu besar. Jadi dikatakan gene flow, aliran gene. Gene itu di bawah, di dalam pollen grain tadi telah terganggu, interrupted. So therefore there is no gene flow between two subpopulation. Maknanya mereka dah tak boleh saling membiak antara satu sama lain, sebab mereka telah terpisah dari segi geographical barrier tadi. So geographical barrier ni telah menghalang mereka daripada, ataupun telah menghalang gene flow daripada berlaku. Okay. Contoh, kalau manusia yang hidup dekat semenanjung Malaysia dengan manusia yang hidup di Amerika, kita terpisah dari segi faktor geografi. Tetapi adakah gene flow interrupted ke tidak? Ya ke tak? Interrupted ke tidak? Kalau awak kata tidak, kenapa? Betul. Ada transport. Orang Malaysia naik kapal terbang, bawa gene dia, bawa gamet dia, pergi ke Amerika, membiak dengan orang Amerika. So, ada gene flow, aliran gene orang Amerika naik kapal terbang, main Malaysia, kahwin dengan orang Malaysia, membiak. So, ada aliran gene berlaku di antara dua subpopulation tadi. Okay, so itu dikatakan gene flow not interrupted, tidak terganggu. Tapi dalam kes ini tak boleh berlaku, dia tak boleh naik kapal terbang. So dikatakan gene flow sudah terganggu. Maknanya gene yang ada kat sini dah tak boleh transfer ke sini. Gene yang ada kat sebelah sini pun tak boleh transfer ke sini. Maknanya mereka hanya akan membiak sesama mereka saja. Sebab tu lama-lama nanti bila membiak sesama mereka, akan ada ciri-ciri tertentu yang sudah mula muncul dalam populasi. Sebab mereka hanya membiak sesama mereka saja. Okay, jadi step nombor 3 sekarang. Genetic drift, natural selection or mutation. Apa itu genetic drift? Ada tak dia bagi definition? Tak ada.
Genetic drift bermaksud changes in allele frequency. Itu bermaksud genetic drift. Changes in allele frequency. Maknanya P dengan Q dia dah berubah nilai. P adalah frekuensi allele dominan, Q adalah frekuensi allele resesif. So kalau berlaku perubahan, maka dikatakan sudah berlaku genetic drift. Okey. Nah sekarang cuba kita tengok. Kalau yang ni, katalah kat sini dia ada banyak dapat cahaya lagi. So apa jadi kepada allele warna kulit dia? Mungkin lagi jadi semakin gelap. Okey, jadi frekuensi allele gelap sekarang meningkat naik. Frekuensi allele kulit cerah menurun. So P dengan Q dia sekarang dah berubah. Contoh, kita ambil contoh lah senang supaya awak lagi faham. B lah, B besar. Okay, B besar, black. Ini white. Black what? Black skin. Ibu bilang kan pokok. Pokok ni kita tak tengok pun skin color dia. Okay. Jadi kalau P adalah frekuensi allele dominant. Okay, mungkin sebelum ni original population, yang ni original. This one is original population. Mungkin lebih kurang je. Tapi yang ni 0.6, Q dia 0.4. Tapi sekarang apa jadi? Bila cahaya terlalu banyak kat kawasan ni, menyebabkan frekuensi allele gelap dia meningkat naik, mungkin sampai 0.8. Frekuensi allele resesif dia sekarang berkurang 0.2. So sudah dikatakan berlaku genetic drift. Okay, so genetic drift. Lagi apa lagi? Natural selection. Kita dah belajar natural selection. Betul tak ni? Matahari cahaya ni nature ni, mother nature. So mother nature memilih mana? Yang kulit gelap untuk survive. Kulit cerah susah nak survive. So natural selection berlaku. Lagi mutation. Mutation ni mutasi lah. Mutasi ni dia bukan mother nature. Dia mother nature juga lah, tapi mutation ni kadang-kadang disebabkan oleh banyak sebab lah. Salah satunya disebabkan oleh non-disjunction, failure of homologous chromosome to separate to opposite poles. Itu juga boleh menyebabkan mutation. Mutation aneuploidy, polyploidy. Itu pun boleh berlaku. Tapi dia jarang-jarang lah berlaku. Okay, jarang-jarang. Tetapi boleh juga menyumbang kepada perubahan frekuensi allele ni. Okay. Jadi apa berlaku? Itu step nombor 3. Causes apa? The two population to diverse ataupun diverge genetically. Betul tak sekarang? Katalah yang ini masih lagi original. Maknanya yang ini masih tak berubah. Populasi sebelah sini masih lagi P dia sama dengan 0.6, Q dia sama dengan 0.4. Masih sama dengan original population. Cuma sebelah sini je sebab dia dapat cahaya lebih, dah ada berlaku perubahan frekuensi. Okay. Jadi ada tak sekarang orang kata diverge genetically? Diverge ni bermaksud dia macam peralihan dari segi genetik. Ya, sudah ada peralihan. Di mana yang ini kulit gelap yang banyak. Okey, yang ni kulit gelap yang kulit cerah sama banyak. Dia sudah ada diverge, peralihan dari segi genetik kat situ. Okey. So diverge genetically lead to changes in allele and genotype frequency. Betul. Once P dengan Q, P adalah frekuensi allele dominant, Q frekuensi allele resesif. Once P dengan Q berubah, adakah P squared 2PQ dan Q squared juga akan berubah? Ya. Mereka ini digelar apa? Ini digelar genotype frequency.
Ini frekuensi genotype homozygous dominant. Ini frekuensi genotype heterozygous. Ini frekuensi genotype homozygous recessive. So, frekuensi alel berubah, frekuensi genotype pun akan turut berubah. Okay. Now, so genetic isolation or genetic divergence has occurred. So, kita boleh katakan sekarang bila frekuensi alel dia sudah berbeza dengan frekuensi alel original population, dikatakan sudah berlaku genetic divergence. Ataupun nama lain untuk genetic divergence, genetic isolation. Isolation maksud terasing. Dia sudah terasing sekarang. Subpopulation ni dikatakan kandungan genetik dia sudah berbeza, terasing daripada kandungan genetik populasi asal. So dikatakan sudah berlaku genetic isolation. Pengasingan genetik sudah berlaku. Okey. Itu step nombor 3. Step nombor 4. Kalau awak perasan sampai step nombor 3 ni, new species belum terbentuk. New species belum terbentuk sampai step nombor 3 ni. Formation of new species belum berlaku. Kenapa rakyat Amerika dengan rakyat Malaysia masih dikatakan masih spesies yang sama walaupun rakyat Amerika badan besar-besar, kulit cerah-cerah, rakyat Malaysia badan kecil-kecil, kulit gelap-gelap? Genetic divergence ada. Tetapi kenapa masih belum ada pembentukan spesies baru antara rakyat Amerika dengan Malaysia? Salah satu sebabnya sebab step nombor 2 tadi, gene flow. Gene flow masih berlaku antara Amerika dengan Malaysia sebab ada apa tebal boleh hantar gene itu. Bukan tebal hantar gene, hantar manusia lah. Dalam manusia tu ada gene. Gene tu dipindahkan melalui gamet bila dia buat pembiakan seks. Okey. Jadi sebab tu sampai sekarang Amerika dengan Malaysia masih spesies yang sama. Cuba kalau tak ada kapal terbang, tak ada kenderaan, maknanya gene flow dah dikatakan interrupted. Dia kalau salah satu step tu tak jadi, habislah, takkan ada pembentukan spesies baru. Okay. So step nombor 4 sekarang. The two population cannot interbreed. Nampak? Sekarang dah kedua-dua subpopulation itu, better tulis kat situ, the two subpopulation, supaya awak lagi faham. Sebab tadi daripada awal lagi dia dah tulis subpopulation. So tulis kat situ, the two subpopulation cannot interbreed even they reunite. Sekarang apa jadi kalau tiba-tiba ada rama-rama? Malah rama-rama tadi awak tanya. Katalah ni binatang. Kalau binatang, ya, pula. Selepas beratus-ratus tahun, sungai ini semakin sempit. Dan didapati dia bunganya, pollen grain dia dah boleh pindah, pergi terbang pergi sini. Tapi malangnya sekarang kedua-dua subpopulation ni dah tak boleh interbreed, tak boleh mating, tak boleh buat fertilization between each other sebab dah terlalu lama terpisah dari segi genetik. Okey, dia macam ni lah, senang kata Chinese dengan India dengan Malay. Chinese mesti lebih tertarik dengan Chinese juga. Majority Chinese akan tertarik dengan pasangan Chinese juga. Kan? Malay tertarik dengan pasangan Malay juga. India tertarik dengan pasangan India juga. Dia punya attraction tu dah tak ada. Macam ni. Sebab inilah
semua kan. Selama ni dia suka kulit gelap je lah. Tiba-tiba mai kulit cerah nak membiak dengan dia. Dia dah tak tertarik. Okay, dia dah tak tertarik. Cannot interbreed. Okay, cannot interbreed. Tapi dia ada, mungkin dari segi struktur dia bunga dia pun dah berbeza. Okay, contohnya sebelum ni populasi asal pollen grain dia bentuk macam ni. Tetapi mungkin populasi yang baru ni, sebab cuaca terlalu panas, mungkin pollen grain dia bentuk macam ni. Ada bulu-bulu pollen grain dia. So kalau pollen grain ini terbang mai kat sini, sedangkan pollen grain yang dia biasa macam ni ubah, kan? Mungkin dia punya stigma dia tu, ada struktur yang menyebabkan pollen grain ni boleh hinggap kat sini. Tapi kalau pollen grain ni yang terbang mai sini, tak boleh hinggap dah. Itu antara punca-punca mereka cannot interbreed. Okay, sebab sudah berlaku mungkin perubahan dari segi fisiologi. Sebab dia cuba membiasakan diri adapt dengan suasana yang cerah, terlalu terang, panas, terik. Okay, so sebab tu dikatakan kat situ cannot interbreed. Cannot interbreed ni boleh jadi macam-macam cara dia cannot interbreed. Dia dah tak tertarik dengan pasangan. Dia dah struktur dia punya organ-organ pembiakan tu dah berubah. Itu pun cannot interbreed juga. Okay, so bila dia dah cannot interbreed, walaupun mereka dah reunite kembali, reproductive isolation has occurred. Pengasingan dari segi pembiakan telah berlaku. Maknanya kedua-dua subpopulation ini sudah tak boleh saling membiak antara satu sama lain. So dikatakan reproductive isolation telah berlaku. Pengasingan dari segi pembiakan. Okey. Nah, sekarang contoh, awak dengan lembu. Awak tertarik ke dengan lembu? Tak, maka dikatakan sudah berlaku reproductive isolation. So, kita boleh buat kesimpulan bila berlaku reproductive isolation, dikatakan dua subpopulation tadi sudah ada pembentukan spesies baru. This will form step nombor 5 sekarang. Formation two different species. Ingat, two different species. Tapi spesies baru yang mana? Spesies baru yang mana? Yang sebelah kanan ni adalah spesies baru. Sebab tu dia tak berani kata two new species. Kalau two new species memang salah lah konsep. Sebab spesies yang baru hanya satu je yang terbentuk. Tapi dia kata two different species. Two different species betul ayat dia. Yang spesies baru hanya satu saja yang terbentuk. Okay. Jadi itu step by step bagaimana formation of new species boleh berlaku. Dan proses ini ambil masa berjuta-juta tahun nak berlaku. Okay, ambil masa berjuta-juta tahun berlaku. Okay. Jadi tadi kembali semula, dia tak semestinya tarikan pasangan. Contohnya awak dengan lembu, awak kata tak tarik, okay, betul. Itu pun boleh dikatakan reproductive isolation. Faktor yang menghalang awak daripada membiak dengan lembu. Tapi ada setengah orang ni dia tak normal. Dengan lembu pun dia suka. Dia cuba pergi membiak dengan lembu. Tetapi malangnya organ pembiakan pula yang tak serasi. Organ pembiakan lembu dengan organ pembiakan manusia tak serasi, tak match, pun dikatakan reproductive isolation. Terasing dari segi pembiakan. Sebab dari segi organ pembiakan tak sama. Kalaulah boleh juga masukkan sperm, dia boleh masukkan juga sperm ke dalam organ pembiakan lembu. Mungkin satu lagi, sperm itu sendiri tak match dengan ovum lembu.
pun dikatakan berlaku halangan, berlaku pengasingan dari segi pembiakan. So memang manusia dengan lembu dikatakan two different species, sebab sudah berlaku reproductive isolation tadi. So halangan dia tu banyak peringkat. Halangan dia daripada membiak dengan lembu tadi. Okey, dia ada banyak halangan. Kalau satu halangan, katalah dia halangan pertama tak tertarik dengan lembu, tapi ada orang tertarik dengan lembu. Okey, tak apa. Ada halangan berikutnya lagi. Halangan pembiakan yang berikutnya dari segi organ pembiakan tak kompatibel, tak serasi. Katalah ada juga yang serasi. Atau nego kan, nego. Organ pembiakan dia pun macam lembu. Okey? Serasi. Tapi bila dia lepaskan sperm ke dalam organ pembiakan lembu, uterus lembu, tapi masih lagi sperm dia pula yang tak serasi dengan organ lembu. Halangan pembiakan juga. So ada banyak halangan pembiakan sebenarnya. So apa saja halangan tu dianggap pengasingan, isolation dari segi pembiakan, reproductive isolation, menyebabkan dua spesies tadi dikatakan two different species. Selagi dia boleh membiak sama mereka, mereka dianggap same species. Kalau mereka dah tak boleh membiak dengan spesies organisme tu, maka two different species. Okey? Katalah awak dengan apa? Awak dengan orang Arab masih boleh membiak. Jadi, adakah berlaku reproductive isolation awak dengan orang Arab? Tak. So, awak dengan orang Arab masih dianggap same species. Okey? Selagi boleh membiak, boleh menghasilkan anak, masih dianggap same species. Awak dengan siput boleh membiak awak dengan siput? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, awak dengan siput dianggap two different species, sebab sudah berlaku reproductive isolation tadi. Jadi step tu penting untuk membentuk spesies baru. Okey? So dia punya step dia, cuba awak tengok slide sebelah kanan tu sekarang. Geographical barrier, no gene flow ataupun gene flow interrupted, genetic isolation ataupun genetic divergence, kemudian berlakunya apa? Reproductive isolation, dan last sekali barulah new species terbentuk. Okay? So ada berapa step semua? Yang pertama apa? Geographical barrier. Okay? Tengok slide sebelah kanan tu. Slide sebelah kanan. Kanan tangan awak sekarang. Kemudian nak pandang tulis no gene flow. Itu step berikutnya. Seterusnya genetic isolation berlaku. Kemudian reproductive isolation. Dan last sekali baru new species terbentuk. Okay, itu cara dia. Cuba kita tengok gambar tu lah. Mula-mula spesies asal warna oranye dalam gambar slide sebelah kanan tu, atas sekali. Anak panah ni. Nampak anak panah macam tu kan. Kemudian ada gunung danak ni tu. Kemudian dia buat terpisah dia. Kemudian anak panah ni letak balik. Okey. Mula-mula spesies asal warna oranye, kemudian terpisah daripada gunung danak, maknanya berlaku geographical barrier, terpisah dari segi geografi. Tetapi bila dia bertemu balik, kita tengok dapat warna oranye juga. Anak panah warna oranye. Adakah mereka two different species? Tak, masih lagi same species. Ada kemungkinan juga. Satu lagi gambar, terpisah, kemudian bertemu balik. Didapati anak panah kalau hijau dengan anak panah kalau oranye dah tak boleh masuk. Maknanya sudah berlaku two different species. Nampak dua beza kan gambar rajah tu. Okey. Dia ada banyak bagi contoh lah. Okey.
dia ada bagi contoh apa pula? Slide tengah tu. Kumbang ke apa tu gambar? Gambar kumbang ke apa? Dia terpisah, kemudian jadi warna kuning. Warna kuning ni lepas tu bila cuba membiak balik dengan yang warna merah, dah tak boleh dah. Okey? Dia terpisah dari segi geographical barrier. Nampak kat situ tak ada geographical barrier pun? Awak lupa geographical barrier salah satunya adalah migration. Ingat lagi tak geographical barrier salah satunya adalah migration. Pindah keluar. Okay. Point last kali example geographical barrier. Point last kali migration. Tak semestinya ada gunung ganang, bukit bukau, sungai. Tak semestinya. Okay. Alright. Tu boleh tengok contoh dia bagi kat situ adalah antelope squirrel. So kalau soalan minta example allopatric speciation, awak boleh bagi contoh antelope squirrel. Okay. Antelope squirrel. Two species of antelope squirrel. Mereka ni dulu hidup tupai ni, dia satu spesies je, hidup kat banjaran gunung dekat Amerika ataupun Grand Canyon. Nama kawasan tu Grand Canyon kat Amerika. Tetapi disebabkan berlaku pergerakan kerak bumi, dua sekumpulan spesies tadi terpisah pada dua subpopulation. Terpisah oleh apa? Bukan sungai, tetapi lurah gunung yang sangat dalam dan tinggi. So mereka terpisah kepada dua kawasan antelope squirrel ni, dan masing-masing adapt dengan tempat baru mereka. So lama-lama wujud spesies baru. Okay. Step dia 5 step tadi lah. Okay. So jadi spesies baru lah kat situ. So just bagi tahu antelope squirrels in Grand Canyon. Itu example dia. Kalau soalan minta explain, baru awak explain. Tapi kalau soalan minta give example je, just bagi satu ayat saja dah cukup. Antelope squirrels in Grand Canyon. Cukup. Kalau dia minta explain, baru awak explain berdasarkan 5 step tadi. Okay. Banyak lagi contoh lain. Slide bawah tu pasal apa? Salamander. Salamander. Okay, salamander pun sama juga contoh dia. So kita anggap kita dah habis. Okay, kalau kita tengok salamander tu banyak spesies tu berlaku. Okay, populasi asal dia, spesies asal dia boleh nama apa tu nama? Original population dia Ensartina S. Itu nama spesies dia yang asal. Dia start dari atas, kemudian dia bergerak ke bawah, hidup tepi-tepi sungai, tepi-tepi tasik. So ada banyak salamander spesies baru sekarang, sebab dia adapt dengan suasana tepi tasik. Okay, awak tahu ke tengah-tengah tu tasik tu, dia ada label kat tasik. Dia tak label kat awak. Dia semenanjung tu, menanjung kan tu, mana tengah-tengah ni, warna putih ni, tasik ni. So dia adapt dengan suasana dekat tasik ni. Sebab tu lama-lama jadi spesies baru. Okay. Banyak spesies baru lah terbentuk kat situ. Okay. Tasik ke apa tu? Coastal ni bukan tasik. Coastal ni dia macam tepi pantai. Tasik bukan tasik ni, dia macam kawasan ocean juga. Tapi ocean yang besar, ocean yang kecil. Dia macam kepulauan kat situ. Okay. Sebab tu dia panggil coastal. Coastal ni selalunya tepi laut. Okay. Alright.
perangai saya ni, awak tak perlu jawab pun. Saya terang ni bagi awak faham. Semua ni tugas awak hafal je apa yang bulat tu, ayat-ayat dalam bulat tu. Okey, awak muntah balik je sebagai jawapan. Jangan buat ayat macam saya nak buat ni, lagi awak nak cerita pasal Poland Grade lah apa. Jangan. Saya buat ni, saya reka sendiri. Bagi contoh nak bagi awak faham. Awak just baca, hafal apa yang ada dalam bulat je. Okey. Step pertama baca. Step kedua faham. 4 step. Baca. Baca dah pun. Okay. Sepatutnya awak dah baca lah kalau saya buat sesi soal jawab. Mesti confirm awak dah baca. Itu tujuan sesi soal jawab. Faham bila masuk kelas saya terang. 3 tu hafal. Hafal ni bila awak kena benda. Ataupun bila awak nak jawab soalan kuis, mesti awak kena hafal. Okay. Kemudian buat latihan pasien 4 step. Okay. So tak perlu risau, yang tu memang awak akan buat secara tanpa awak sedari pun. Awak sedang dilatih oleh saya sebenarnya. Okay. Alright. So modes yang kedua, modes of speciation yang kedua adalah sympatric speciation. Sympatric ni dia susah sikit nak faham. Susah sebab apa? Sebab dia bagi tahu dalam satu populasi tiba-tiba aja ada spesies baru. Asalnya semua spesies yang sama. Tiba-tiba aja ada spesies baru. Tak ada faktor geografi pun. Tiba-tiba aja muncul spesies baru. Main mana tiba-tiba? Ini digelar sympatric speciation. So kita baca definition dia. Formation of new species in population that live in the same geographical area. Kawasan habitat yang sama, kawasan geografi yang sama, tetapi ada muncul spesies baru. Dan spesies baru ni berasal daripada spesies 2-3 ekor daripada spesies yang besar. 2-3 ekor ni lah yang akan 2-3 ekor spesies yang asal ni lah yang akan jadi spesies baru, membentuk spesies baru. Mana ni? Faktor geografi tak terlibat pun. Okey. Kita baca lagi. Without geographic separation from its parent population, surat 97 sekarang, slide atas sebelah kiri. Explain why closely related species believed to be the descendant of the common ancestor can coexist as separate species within the same geographical area. Okay. Here reproductive isolation occur through biological barrier. Rupa-rupanya biological barrier yang menyebabkan dua organisma itu sekarang dah tak boleh saling membiak antara satu sama lain. Okay. Kalau allopatrik, senang je nak ingat. Allo. Macam awak nak tegur, nak panggil ataupun nak bertegur siapa dengan orang Malaysia dengan orang Arab. You tak pandai cakap Arab, tapi you nak panggil dia. Nak panggil macam mana? You nak cakap apa? Woi ke? Woi dia pun tak tahu dia woi. Awak akan kata apa? Selalunya bahasa orang kata, bahasa yang orang satu dunia faham lah. Dia nak panggil apa dia? Di mana semua bahasa asalnya guna perkataan. Ataupun selalunya bila awak nak cakap telefon, awak kata apa tu? Perkataan yang mulia. Awak tak kenal apa orang kat dalam telefon tu. Itu perkataan pertama yang kata hello.
Sebab you tak kenal. Tak kenal. Sama juga dengan allopatric speciation. Allo apa maksud? Apa dia? Allo. Tengok balik allo tadi. Other. Buka surat 95, slide bawah sebelah kiri. Allo dalam kurungan bermaksud other. Orang yang kita tak kenal. Orang lain. Okay? Allo. Sebab apa? Sebab dia terpisah daripada faktor geografi. So dia orang berjauhan kat sana. Allo. Teknik mengingat sebenarnya. Okay? Tetapi kalau simpatrik tadi, mereka tak berjauhan. Mereka duduk dekat-dekat saja ni. Tapi apa yang memisahkan mereka? Biological barrier. Okay? Biological barrier ataupun biological factor. Apa contoh-contoh biological barrier kat situ? Dia bagi apa? Yang pertama, polyploidy. Maknanya ini sejenis mutation. Yang kedua, sexual selection. Yang ketiga, habitat differentiation. 3 faktor ini digelar biological barrier yang boleh menyumbang kepada sympatric speciation, formation of new species. Okay, kita akan tengok dengan detail satu persatu sekarang. Baca kat situ slide berikutnya, factor that lead to sympatric speciation ada berapa? 3. Benda yang pertama, polyploidy. Okay, polyploidy ni ada 2 jenis, auto dengan allo. Ini awak dah belajar dulu topik mutation. Habitat differentiation, dan yang ketiga adalah sexual selection. Sekarang kita nak tengok dulu polyploidy. Okay, polyploidy ini disebabkan oleh tadi saya beritahu non-disjunction. Apa itu non-disjunction? Apa maksud non-disjunction? Failure of sama ada homologous chromosome or sister chromatid. Kalau homologous chromosome during anaphase 1. Kalau sister chromatid during anaphase 2. Okay. Jadi bila berlaku polyploidy, yang digelar kat situ dalam nota error during meiosis. Error kat situ refer kepada non-disjunction. Okay. Or mitosis in the germ or reproductive cell might result in gamete in which the chromosome is not reduced from the number of chromosomes in the parent cell. So, katalah parent dia patut 2N, cancutkan 2N. Tetapi bila berlaku, patutnya ini yang normal. Dapat balik anak pun 2N. Tapi bila berlaku polyploidy, apa jenis pada bilangan kromosom tu dalam gamet? Gamet yang terhasil masih lagi 2N. Contoh, tengok dalam gambar. 2N sama dengan 6. Parent dia 2N sama dengan 6. Kemudian apa jadi? Dia menghasilkan kedua-duanya unreduced gamete. Maknanya masih lagi gamete dia pun 2N sama dengan 6. Gamete dia pun masih lagi 2N sama dengan 6. Kita gelar unreduced gamete. Kenapa unreduced? Sebab bilangan kromosom dia tidak berkurang. Sepatutnya bilangan kromosom kalau 2N sama dengan 6, N sama dengan berapa? 3. Sepatutnya yang normal. Tapi bila berlaku non-disjunction, gamete dia masih lagi 2N sama dengan 6. Sebab berlaku
non-disjunction, failure of homologous chromosome or sister chromatic to separate two opposite poles during anaphase 1 or anaphase 2. Okay. So kita tahu kalau auto polyploidy dia mesti same species. Kalau allo polyploidy dia mesti from 2 or more species. So dia bagi contoh dalam gambar tu. Slide tengah sebelah kanan, berapa spesies terlibat parent dia? Satu je kan? Bagi tahu ploidy parent dia 2n sama dengan, nah itu parent dia. Tulis kat situ parent. Tapi dah memang tulis apa kan? Parent spesies tu dalam gambar tu. Kalau allo mesti 2 different species, 2 or more. Tengok gambar raja bawah sebelah kiri, spesies A dengan spesies B. So spesies A bapak dia, spesies B mungkin mak dia. Okay, yang ni dia tak label parent. So awak kena label parent. Spesies A parent, spesies B pun parent. 2 different species. So ini digelar allo. Ingat, allo maksudnya different bangsa. Contohnya awak Malaysia, Pak Arab, different bangsa. Sebab tu bila awak nak tegur siapa apa, hello, awak akan panggil tu Arab tu. So hello bermaksud different, other. Okay. So asal usul dia macam tu. Saya tak nak terang lebih banyak sangat sebab ini semua topik set. Okay. Terus kita nak tengok habitat differentiation. Faktor kedua yang menyumbang kepada sympatric speciation adalah habitat differentiation. Okay. Jadi kembali tadi bila contoh yang ni, setelah parent dia masih hasilkan normal n sama dengan 3, tapi apa jadi dekat anak dia? Dia akan dapat ploidy anak 2n. Ini sebab same species. Kalau different species, same species, dia akan dapat anak 3n. So bukankah anak ni spesies baru sekarang? Sebab spesies parent dia 2n. So ini bagaimana polyploidy menyumbang kepada pembentukan spesies baru. Modes of speciation adalah sympatric. Sekarang nampak macam mana daripada satu populasi spesies asal tiba-tiba wujud spesies baru. Disebabkan oleh polyploidy. Disebabkan oleh non-disjunction. Okay, kalau yang ni kenapa saya kata same? Sebab 2n sama dengan 6, yang ni pun 2n sama dengan 6. Kalau different species, cuba bagi species A 2n sama dengan apa? Nombor raja bawah sekali, slide bawah sebelah kiri. 2n sama dengan 4, ni species A. Acuk dengan species B, 2n sama dengan 6. Yang ni 2 different species. Ini digelar allo ke auto polyploidy? Allo polyploidy. So dia menghasilkan gamet. Tengok gambar raja kat situ. Dua-dua menghasilkan normal gamet. Dua-dua menghasilkan normal gamet. Yang ni n sama dengan 2, yang ni n sama dengan 3. Dapat anak 1 n campur n. Kenapa saya tak tulis? Satu tu unreduced. Okay. Spesies mana? Unreduced. A. So 2n sama dengan 4. So kita akan tulis 2n campur n sama dengan 7. Kenapa saya tak tulis 3n? Tadi saya boleh tulis 3n ni. Sebab apa yang ni saya tulis 2n campur n? Sebab dia different species, different chromosome.
Tak ada yang homolog pun. So yang ni spesies A punya 2N. N ni pula spesies apa punya? B punya. Sebab tu kena asingkan. So kena tulis 2N campur N. Total kromosom semua 4 campur 3 7. Nampak? So ini spesies baru. Okey. Ini spesies baru. Berbeza dengan parent dia. Itu bagaimana allopolyploidy, autopolyploidy. Ini auto, ini allo, boleh menyumbang kepada pembentukan spesies baru, formation of new species. Modes of speciation, sympatric speciation. Okey. So kembali semula kepada faktor yang kedua tadi, habitat differentiation. Kita baca teruslah supaya awak lagi faham. Genetic factor that enable a subpopulation to exploit a habitat, create or ecological niche or resource not used by the parent population. Contoh dia bagi terus. North American apple maggot fly. Okay, maggot fly. Original habitat dia adalah dekat hawthorn tree. Okay, maggot fly ni original habitat dia hawthorn tree. Itu nama pokok. Tak tahu lah dalam game apa nama pokok. Dia bilang pokok yang tadi lalat. Ini habitat dia. Ini populasi asal. Mereka hidup di pokok hawthorn tree. Okay. So dalam satu populasi sekarang, dalam satu populasi. Nah, apa berlaku lepas tu? After 200 years, some population colonized apple tree that had been introduced later. Rupa-rupanya ada penduduk datang tanam pokok apa? Pokok apple di kawasan pokok hawthorn tree ni. Menyebabkan lalat ni, maggot fly ni, ada yang pergi hidup di kawasan pokok apple juga. Dan dia adapt dengan cara makan pokok apple. Sebelum ni dia makan pokok hawthorn saja. Sekarang dia adapt dengan pokok apple. Sedangkan dia masih dalam satu kawasan. Nampak ni? Masih dalam satu kawasan. Tiba-tiba ada spesies baru terbentuk. Agak-agak spesies mana yang baru terbentuk? Pokok mana? Lalat pokok mana yang akan terbentuk? Spesies baru. Ni. Pokok apple ni lama-kelamaan akan jadi spesies baru. Sebab dia dah biasa asyik makan pokok apple je. Dia dah tak biasa makan pokok hawthorn. Sebab dia dah adapt dengan suasana habitat baru. Habitat yang berbeza. Sebab tu nama faktor habitat differentiation. Dia masih lagi satu habitat yang sama, habitat besar yang sama, tapi habitat micro habitat juga. Micro habitat berbeza sebenarnya. Okey. So itu bagaimana terbentuknya spesies baru. Okey. So kita gelar yang ini, yang besar ni habitat dia yang asal. Tetapi yang kecil-kecil ni, pokok apple ni, kita gelar micro habitat. So digelar berlakunya habitat differentiation. Perbezaan habitat sedikit dalam satu habitat yang besar tu. Okay. So dia adapt dengan micro habitat tu, dia jadi spesies baru. So itu bagaimana spesies baru boleh muncul di bawah modes of speciation, sympatric speciation. Faktor yang kedua iaitu habitat differentiation. Dan yang terakhir, sexual selection. Yang ini senang saja. Dia memilih pasangan. Binatang tu memilih pasangan bila nak membiak, nak mating. Memilih pasangan. Dia suka dekat female. Female selects male based on appearance. Appearance yang macam mana? Dia punya color. Color yang ada pada badan. Okay. Ada blue tinge back dengan
switchback. Maknanya ikan betina hanya tertarik pada ikan jantan yang ada color biru dengan color oren. Color lain tak tertarik. Maknanya memilih pasangan. Bila dia memilih pasangan, dia hanya tertarik pada oren dengan biru saja. Apa jadi from generation to generation? Akan ada generation yang hanya berbadan biru dan oren. Sedangkan generation yang asal ada banyak color. Original population banyak color kat badan. Tapi disebabkan memilih pasangan, apa jadi kepada generasi berikutnya? Hanya ada warna oren dengan biru saja. Jadi lama-kelamaan jadi spesies baru yang oren dan biru tadi. Disebabkan memilih pasangan. Dia tak berlaku secara rawak membiarkan dia. Contohnya macam awak ni, kata dalam kelas ni, nak pilih yang kacak aja. Yang perempuan nak pilih kacak aja. Jadi sedangkan populasi asal ada kacak, ada sederhana, ada tak kacak. Tapi from generation to generation, dapati frekuensi alih dah berubah. Frekuensi alih kacak yang banyak. So, berlaku genetic drift dan seterusnya menyumbang kepada dia hanya tertarik kepada yang kacak saja. So, berlaku reproductive isolation. Reproductive isolation sudah berlaku. Dia memilih untuk membiak. So, lama-kelamaan terasing. Two different species terbentuk. New species is formed. Okay. So, itu cara dia sexual selection menyumbang kepada simpatrik. So, kita stop kat sini.